kalau ada dalam satu hadis, Nabi pernah mendahulukan yang kiri, bahagian kiri, iaitulah apabila makanan itu memerlukan cicah. Tu Nabi pun makan cicah juga. So iaitulah dalam satu hadis daripada Abdullah bin Ja'far dalam riwayat akhrajahu At-Tabarani, ra'aitu fi yamini Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kitha'ah wa fi shimalihi ratabat wa huwa ya'kul min dha marra wa min dha marra. Nabi, seorang sahabat ni kata dia nampak sebelah kanan Nabi ada satu makanan yang bernama kitha'ah, sebelah kiri Nabi ada tamar yang basah. So kadang-kadang Nabi duk ambil sebelah kanan, kadang-kadang Nabi ambil sebelah kiri. Maka dihuraikan oleh ulama hadis, maksudnya itulah Nabi makan sekaligus. Nabi ambil belah kanan, ambil belah kiri, Nabi cecah. Kadang-kadang cecah kanan sedang cari, kiki cecah kanan, makan. So dihuraikan oleh ulama juga bahawa itu adalah sunnahnya, hukumnya harus mencampurkan dua makanan sekaligus, khususnya kitha'ah dan tamar tadi, satu boleh bawa sejuk, satu boleh bawa panas. Maka Nabi campurkan, maka jadilah okey. Adapun yang kalau tuan-tuan dengar, ada orang kata bila makan kita tak boleh campurkan daging dengan susu lah, itu dengan inilah, itu dengan inilah. Itu ada dalam sebahagiannya, ada dalam kitab At-Tibun Nabawi oleh Imam Ibn Qayyim. Walau bagaimanapun, ia adalah tajrubah, iaitulah percubaan. Pada zaman sekarang ini kita tak perlu pegang, sebab tak ada nas yang melarang untuk campur, kecuali kalau ada pun dia bersifat tertakluk kepada illah, tertakluk kepada boleh bawa mudarat atau tidak. Kalau kita campur dua makanan, contohnya orang kata jangan campur makan durian dengan manggis, betul ke? Nanti mati, betul ada orang kata? Saya tak tahu lah betul tak tahu. Tapi ada ura-ura begitu ginilah, tak boleh campur, itu panas sejuk lah. Tapi dalam kisah kitha'ah dengan rotabat ini, alim ulama' duk menghuraikan Nabi campur sebab panas dengan sejuk lah Nabi campur, bukan tak boleh campur. Sebab Nabi campur nak bagi dia balance, wasati. So gitu. So wallahu a'lam, kata sebahagian besar ulama' hari ini dia tertakluk kepada kajian saintifik. Kalau kajian kata campur makanan ini dengan ini, dia akan terhasillah chemical tertentu, dia terning lalu jadi racun, maka itu hukumnya haram lah. Selagi tidak ada, maka hukumnya adalah kekal sebagai harus. Okey?